Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Muqaddimah Aqidatul Muslimin. Muqaddimah Aqidah Muslimin. Maknanya akidah itu makna apa? Simpulan. Pegangnya iman kita. Mana akidah itu makna simpul. Jadi nak simpul ni, dia kita simpul, tak siwi terbuka. Tak siwi, terungkai balik. Kalau terbuka tu orang panggil tak kemah. Sipu mati. Mana dalam bab keimanan kita Allah Ta'ala ni, sipu mati orang panggil. Mana kita percaya Tuhan ada tu, tak ada undur, tak ada kanjar. Orang mari buat lagu mana pun, masuk dalam api, selah dalam air, lepas kat atas bukit, kita tak Allah Ta'ala. So, jadi tak payah lagi tu. Jadi, bila-bila tu, sipu nak mati, tak mati pun, kadang-kadangnya terombok. Sipulan. Dia terombok, barang-barang merombok dia ni, ni yang kita ngaji sehari dua ni, benda-benda yang terombok. Yang paling besar sekali, bila dia rombok sipulan iman kita ni, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syirik ni yang paling besar sekali, penyakit yang paling besar sekali adalah penyakit syirik. Jadi kita belajar apa sebabnya. Apa sebabnya penyakit syirik ni penyakit yang paling besar sekali? Kerana Allah Taala sebut dalam Quran Al-Karim, innallaha yaghfiru ma innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tuhan kata, aku tidak ampun dosa orang yang melakukan syirik dan memberi keampunan kepada dosa-dosa lain. Dosa lain boleh maaf. Dosa syirik tak ada. Stop sekat dia. Dosa lain boleh dimaafkan. Dosa syirik kekal dengan kau lah ya Allah. Ini yang jadi kebimbangan kita. Yang menjadi kita duduk takut, duduk ringan bulu roma ni. Dosa ni lah. Dosa berapa ni? Syirik. Bab yang ke-16 dalam kitab kita ni syirik. Perkataan syirik bermakna mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain daripada sifat uluhiyahnya. Tak berbalik. Takut tak nak baca. Kata berapa pula ni? Uluhiyah. Bagi. Alif bagi depan. La bagi depan. Uluhiyah. Uluhiyah tu maknanya bersifat apa? Sifat Allah Ta'ala ni berhak disembah. Disembah muka lain, syirik dalam. Dicintai. Kita nak cinta, kena hati nak cinta, cinta kita dalam bab sembahan ni kepada siapa? Pada Allah. Itu kita cinta dengan bini kita, dengan anak kita. Itu dia panggil cinta makhluk sama makhluk. Tapi kecintaan kita pada Allah Ta'ala mengatasi segala benda. Mana kalau berpihak hak Allah dengan hak makhluk, kena letak hak Allah Ta'ala dulu. Kalau yang kata guana ni, benda ni haram ni. Haram apa muka bini yang disayangi buat pasal kena turut juga. Cinta duduk ke siapa? Makhluk dulu ke Allah dulu? Makhluk. Jadi situ nak letak. Bila belawai, ni hak nombor satu, hak Allah SWT. Kalau tidak, kalau lagi tu. Dipatuhi perintahnya dan didoakan kepadanya. Apa makna sifat uluhiyah ni? Maknanya Tuhan yang berhak kita sembah, Tuhan yang kita kena patuh pada dia, Tuhan yang kita kena doa ke dia, tak boleh doa dengan orang lain. Ya Allah, Ya Allah. Akak tangan kau, tak akak tangan kau, Ya Allah tu, nak minta dengan siapa? Ini Allah. Jadi kalau nak minta dengan benda lain, hei tuk wali, hei tunggu kayu, hei tuk kamar, syirik lagi. Itu nak ayat cerita. Ataupun pada sifat rububiyah. Tengok rububiyah berbaris. Letak baris sama-sama. Rububiyahnya. Apa makna rububiyah? Sifat menjadikan, mentadbir, menguruskan alam. Jadi jawatan Allah SWT nya, rububiyah dia tu, dia yang menjadikan, lepas pada jadi, mentadbir, mengurus alam ini, semuanya duduk di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali-sekala dia buat gerhana contohnya. Gerhana. Sepatutnya matahari bila dia jalan molek tak ada gerhana. Bila berlaku gerhana tu bukan salah keruk. Ada yang kata surat tu silap apa ini tekan komputer ke mana? Lah.
Itu Allah SWT nak wayak kepada kita bahawa boleh berlaku lagu ni. Mana matahari ni kalau nyetor belaga dengan bulan, kalau belaga sama-sama bintang ada langit, sama-sama planet ke apa tu, hancur lah dunia. Bukan jadi nak ayatnya kuasa tadbiran di tangan Allah SWT. Maka sesiapa yang menganggap mana-mana satu dari sifat-sifat yang tersebut itu ada pada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya dia telah melakukan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia pada masa itu masih mengaku beriman dengan Allah. Kita beriman, tapi kita percaya juga kuasa lain yang boleh mengatasi macam kuasa Tuhan juga. Jadi iman kita penuh. Orang panggil penuh dari sudut pegangnya kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Surah Yusuf ayat 106. Maksudnya meskipun kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pada itu mereka tidak sunyi dari berbuat syirik. Ada yang beriman tapi masih lagi buat syirik. Ini yang kita bimbang, yang kita takut ini lagunya. Bila buat syirik, maknanya hancur dalam iman kita. Kita duk zahirnya, kita duk fikir, kita duk rasa, kita ni orang beriman. Beriman dengan sungati-sungati. Tidak penuh iman kita. Tapi hak sebenarnya, penuh dah. Cuba kita buat kotak rumah ni. Nampak luar comel lagi. Air lawa rumah dia. Rupanya bila kita korek dalam, anak-anak penuh dah. Lambat setuh je. Kau putus lagi. Itu ibaratnya bila iman penuh di dalam, mana rumah luar ni tidak memberi apa-apa lagi. Nampak comel. Tapi utuh tak lama. Ini bahaya. Inilah menjadi kebimbangan kita hari ni. Perkataan syirik juga mempunyai makna yang sama dengan kufur. Jadi kita dah bicara tentang kufur baru ni. Kufur tu makna kafir. Perkataan syirik ini sama dengan kufur. Walaupun terdapat di kalangan ulama yang membezakan di antara kufur dengan syirik. Jadi ada setengah kata syirik itu syirik. Syirik ini satu perbuatan yang boleh bawa pada kufur. Jadi kok mana-mana pun dia panggil adik-adik kembar ya dua tu. Tetapi apabila dilihat kepada mafhumnya, makna sebenarnya kufur tu dengan syirik, maka ianya tidaklah mempunyai perbezaan yang boleh dianggap bahawa dua perkataan itu mempunyai makna yang terlalu berlainan. Maknanya kalau kita tengok, oh ni kafir, oh ni syirik. Sebab apa dia kafir? Sebab dia syirik. Apa dia, pasal bila orang ni buat syirik, dia jadi kafir. Tidak ada banyak kembang kan? Kembang. Nampak macam lain. Syirik, kufur. Syirik, kufur. Tapi setelah diteliti, bagi tolong dua tu. Kira apa dia kafir? Sebab dia syirik. Bila orang tu buat syirik, dia kafir. Jadi bendanya, maknanya kalau kata syiriknya kafir tu, kau sudah mikir banyak. Siapa-siapa betul ya. Dua-duanya na'udzubillah, pergi ke neraka belakang. Syirik dengan makna menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam semua perkara. Makna apa syirik? Menyekutukan Allah dalam semua perkara. Kita sembah Allah, saya sembah Allah. Pagi sembah pula muka lain, sembah kubur contohnya. Pergi sembah ketuk kamak di sungai. So, cucu nak mandi ni, jangan kaca. Walaupun kita semaya. Tapi kita telah dipuja. Mana ada betul situ? Ada ke? Ada. Perasaan kita semuanya mari daripada iblis, syaitan mari kacau kita. Patut bila siapa tempat kita takut gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan Nabi kita ajar dalam zikir, kita duk belajar dalam perisai kita tu. Bila kita memberiti satu tempat, mau kena baca apa? A'udzubikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Bukti kata sebelum tu baca dulu. Kita baca orang tino anu atas kata aja. A'udzubikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nabi kata bila mu tu duduk tempat tu, tak kena kasar. Tak kena kasar, tak kena kosak. Jin pun tak kosak kita. Makhluk lain, hayawan, hak bisa-bisa pun tidak kacau. Orang ni orang bindung itu kan. Jin itu makhluk apa? Makhluk dia. Binatang-binatang bisa makhluk apa? Jadi kita terlupa bagai asli.
Dia main tabik kotok nenek, kotok ayah di sungai. Tengah-tengah sebab tabik lagi lah ni pun. Tabik lagi. Itu buat. Sampai dulu tabik ni kuat benar. Oh, nak kalau buah pokok tabik. Jadi lah ni cerdik lah sikit. Ada apa hak versi lama ni jenis menabik ni. Datuk. Tabik lah tu. Tabik. Jadi, tengok ni. Syirik dengan makna menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam semua perkara. Semua benda. Dengan doa kita, dalam tabik, dalam sembelih kita. Kita ni sembelih ayat, tapi untuk apa? Untuk berhala, untuk peko, untuk apa? Syirik kan? Sembelih ni, hak nyawa tu hak Allah SWT. Tiba-tiba kita pergi sembelih untuk berhala. Jadi itu sudah lari daripada kedudukan atas. Oleh kerana hujah yang tidak ditolak. Tidak ditolak lagi tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan keagungannya. Maka sesiapa yang menyengutui Allah dengan sesuatu yang lain, sama ada pada zatnya. Zat Allah Ta'ala. Dia kata ada juga orang serupa Tuhan. Itu tapi pada sifatnya, orang ni salah dengan Tuhan ni. Hebat juga ni. Dan af'alnya pada perbuatannya. Dalam kitab kita ni banyak guna istilah Arab. Kalau istilah Arab tu lebih dekatnya dengan istilah asli. Tengok. Zatnya, sifatnya, af'al. Af'al tu mana perbuatan Allah SWT. Mana Tuhan boleh buat apa ni, aku boleh buat juga. Boleh buat juga apa? Ingat tak ingat cerita kita cerita dalam sebuah dulu. Orang buat perahu Titanic. Kapal dia ni dianggap satu kapal yang tidak mengenal tenggelam. Tak 10 minit jalan. Dia tepuh apa ni. Benda dalam tu. Pecah enggak habis. Nak kata apa? Allah SWT nak tunjuk. Ni cabar aku sangat ni. Kitanya Tuhan ni. Jangan tunjuk kita. Kita cara mana kat kita? Termasuk juga hukum. Syariatnya. Termasuk juga. Hukum syariatnya adalah bermakna telah kupur dengan hakikatnya yang sebenar. Maknanya benda syariat. Tuhan buat ni kita dilawan. Begitu juga seorang yang kafir adalah dianggap syirik kerana mencabar wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata tak ada Tuhan, dia kata. Maka dia jadi kafir. Atau cabar syariat. Cabar syariat tu macam mana? Tu yang kata semaya ni wajib. Kita pergi ya. Wajib apa? Orang tak semaya 4 kali tambah makan nasi ini apa tu lah. Banyak dia pula pada orang semaya ni. Lebih kaya lagi. Begitu juga seorang yang kafir adalah dianggap syirik kerana mencabar wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, keesaannya dan kesempurnaannya apabila ia menerima sesuatu yang lain. Jadi bila kita terima hak lain itu kita serah lebih baik daripada Allah Taala, maka jadilah perbuatan itu syirik. Boleh juga dianggap syirik apabila mendustakan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar ni, dalam hadis-hadis ni kita tak boleh pakai belakang ni. Hak ni hak zaman utara dulu. Zaman kita zaman jet ni tak pakai. Jadi tu. Atau mendustakan sebahagian daripadanya, sebahagian daripada ajaran Nabi. Kerana telah mendustakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya beriman kepadanya. Jadi bila kita dusta, mana kita tahulah kita telah mengingkari benda-benda yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firman dalam Quran Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Mudah ya. Saya kata hak mana-mana rasul hak mai gemu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Hak mana dia larang, stop. Arah. Jadi tiba-tiba kita kayak ni hak Nabi. Nabi ni manusia biasa seperti kita juga. Dia ada isteri, dia makan, dia pergi ke tandas. Kalau dia lagu tu, tak ada engkau Nabi. Dia ada jawatan. Jawatan dia tu, habis jawatan dia, hak dia bawa berapa ajaran dia tu, semua kita kena buat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membuktikan hujah-hujah yang jelas dan kuat tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala apa yang disabda, diamal dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu
dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna wahyu? Benda tu hak mari daripada Tuhan. Nabi melalui lidah Nabi. Pasal apa tu tak atas mari straight kita. Tak gerak kita. Nak terima wahyu daripada Allah Taala berat. Nabi kita berlatih berapa lama? Dengan mimpi lagi, dengan latihan-latihan. Itu pun berpeluh. Bila turun wahyu kepada Nabi, kalau musim sejuk, peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musim sejuk. Kalau duduk atas utara, putar lenduk. Turun. Berat wahyu. Nak terima wahyu tu berat. Jatuh lagi. Kalau tu hantar mari malaikat. Malaikat mari wahyu kita. Dia kata dia malaikat. Makan tak, minum tak, kahwin tak. Macam mana kita nak ikut dia? Kita manusia. Tak juga hujan lagi kita. Dia kata tak. Aku atas basar, atas rasul ni manusia sepamu juga. Tengok dalam surah Al-Kahfi kita baca akhir. Qul innama anna basyarum mislukum. Aku ni manusia seperti kamu juga. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Tapi aku ni ada wahyu. Allah tak lawi aku. Ada yang kita kata mentaka rasul, dia manusia, kita kata tarahan kita. Ya, ada jawatan dia wahyu. Allah tak lawi pada dia. Kelebihan yang tak ada pada orang lain. Nah. Maka barang siapa yang engkar walaupun sebahagian daripadanya adalah bermakna dia tidak mengiktiraf apa yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita engkar Nabi, maknanya kita tolak Tuhan, tak iktiraf. Tidak mengakui kesempurnaan dan kebenaran hujah-hujahnya. Jadi dengan itu dia telah menganggap sesuatu yang lain atau dirinya sendiri menyengutui Allah dalam menentukan sesuatu itu benar ataupun tidak benar. Jadi kita ingat kita ni, begitulah perangai kita. Adalah juga dianggap syirik kepada orang-orang yang tidak reda dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita maya puasa bila sebut hukum Allah tak reda. Tak reda. Macam mana nak kerak tangan? Orang curi. Zalim. Syirik. Okay, kafir. Atau sebahagian daripada hukumnya dan menganggap hukum yang lain lebih baik atau lebih adil daripadanya. Kita anggap hak lain itu baik. Baik. Hukum Tuhan ini zalim. Seperti yang berlaku dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim At-Ta'i. Tulis buku letak bagi je. Saya tak kenal, tak baca. Adi nama dia. Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i. Dalam menjelaskan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Surah At-Taubah ayat 31. Maksudnya mereka jadikan padri-padri dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita dia ni. Adi bin Hatim ni seorang yang beragama Kristian. Anjay cerita dia ni. Akhir dia nak mari jumpa Nabi, nak masuk Islam. Pakai salib. Mari. Bila jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita baca ayat ni. Ittakhazu ahbarahum. Puak-puak Yahudi dengan Kristian ni telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, padri-padri mereka seperti Tuhan lain daripada Allah. Menjadikan Tuhan lain daripada Allah. Adi ni tak berhenti. Stop. Ya Rasulullah, ya Muhammad. Ya. Membaca ayat ni seolah-olah kami ni sembah padri. Kami tak pernah sujud pada padri. Tak hujah dia. Kami tak rajin sujud dia. Mana boleh kami sembah dia? Nak kata mana? Nabi kata, hei Adi. Bila padri mengata hak ni halal, hak ni haram. Walaupun dalam kitab Taurat dia, benda tu boleh. Mu ikut tak ikut? Ikut. Padri mu kata benda ni haram, walaupun benda dalam kitab Taurat dia halal, contohnya. Mu ikut tak ikut? Ikut. Fatilka ibadatuhum, kata Nabi. Mu ikut padri mu tu. Menghalalkan benda haram, mengharamkan benda halal, itulah namanya ibadat. Menyembah padri. Saya kata apa? Kita boleh kita kata.
Kita kena ambil molek cerita Adi bin Hatim ni bahawa menyembah tu bagaimana dirujuk. Kalau kita sujuk Tuhan tu, kita ikut dia. Dia kata hak ni tak molek, hak ni molek. Hak ni halal walaupun dalam Quran kata haram. Dalam Quran kata halal, dia kata haram. Kita ikut orang tu, Nabi royak kepada Adi bin Hatim, fatil ka'ibadatuhum, itulah makna mu sembah dia. Jadi Adi bin Hatim masuk Islam, lepas pada itu tak ada lah. Maknanya, itu pahamnya dia. Kami tak sembah. Kami tak sembah dia. Tak sembah. Tapi bila Nabi hurai masuk sembah itu, menjalankan saat ini, undang-undang saat ini, maka dia sekali. Itu kita hari ini, di akhir zaman hari ini. Tak kira lah zaman mana pun, kalau kita rasa benda ni, kita tak boleh ikut, tak boleh buat, jangan engkar. Hamba nak benda ni, tapi nak buat tak boleh, dihalang. Nyak cakap tu dulu. Tapi dalam hati kita memang nak kepada apa yang dibuat oleh, yang diarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mentah juga, jadi macam Adi bin Hatim tadi, ittakhazu, ni ayat kita ni, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka jadikan padri-padri dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bab yang ke-17, riddatun. Letak bagi. Riddah, letak bagi bawah. Ra, bagi di bawah. Riddah, dengan makna murtad. Wal'iyazubillah. Ulama-ulama kita bila sebut bab murtad, dia kata wal'iyazubillah. Maknanya minta berlindung lah kita daripada dengan Allah daripada ni perbuatan. Kerana berat sangat ni. Murtad ni maknanya rusak habis lah. Segala ajaran pegangan kita pegang selama ni. Murtad bermakna kembali kepada kufur setelah Islam. Na'udzubillah. Lepas kita Islam, dia jadi kafir balik. Itu mana murtad. Murtad mana undur balik. Kanjarlah ke belakang. Ijma' ulama' menyatakan bahawa seseorang Muslim yang engkar kepada apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah menjadi murtad. Setiap benda yang engkar Tuhan raya, jadi murtad lah orang itu. Yakni kufur setelah Islam, kecuali dia benar-benar jahil. Jadi ada kecuali lagi. Kalau dia ni jahil tu okey lah ni orang panggil. Jahil tu okey kan? Kalau tahu satu ni. Jadi kalau dia buat benda, kita tak boleh kata ni kafir dah ni. Tak boleh, kena pergi ajar dulu. Cik, benda ni salah ni. Ya, gini, ajar, didik dia molek-molek dulu, biar dia faham molek. Lepas dia faham, dia lawan juga. Tu pilihan dah lah tu. Bukan jahil dah lah tu. Tetapi sekiranya diberitahu dan ditegakkan hujah, namun dia masih tetap dengan keingkarannya, maka adalah dihukumkan kufur dan murtad. Maknanya jatuh hukum ni, panjang cerita dulu. Kajian kena ambil pergi mahkamah. Cara dulu. Letak di mahkamah. Atau orang pendakwah pergi berhujah dengan dia dulu. Dia kekal juga tak pakar juga. Nak kekal dengan buah dia juga. Kalau itu boleh jatuh hukum. Mahkamah boleh jatuh hukum. Murtad. Dan orang murtad ni hukumnya dia boleh bunuh. Sesungguhnya engkar itu berlaku dengan perkataan. Ini kita belajar banyak dah tentang benar-benar engkar. Dan perbuatan yang tidak mungkin ditakwil. Takwil itu kita tafsir mula kata dia. Melainkan kufur menurut nas yang jelas. Adalah dianggap perkataan sebarang perkara yang menepati maksudnya seperti tulisan. Sama ada yang berbentuk buku atau makalah. Makalah itu saya pendek dalam khabar dalam majalah. Di dalam akhbar, majalah, juga resolusi yang diambil oleh satu-satu persidangan atau seumpamanya. Maknanya bukan kata kecek saja. Dia tulis atas surat khabar, undang-undang begini-gini pun jadi juga. Sesungguhnya hukum murtad itu tidak diambil terhadap perkara-perkara yang kurang jelas. Jadi kalau benda tak jelas lagi, jangan jatuh hukum lagi. Bicara dulu. Yang tidak, ataupun sangkaan semata-mata. Kerana ianya mestilah berlaku secara putus dan tidak mungkin ditakwilkan di antaranya dalam perkara-perkara yang dipanggil ma'lum minad din bid darurah. Apa dia ma'lum minad din bid darurah tu? Maknanya dalam hukum yang diketahui oleh walaupun seorang awam. Benda orang tahu belaka. Tahu belaka. Semua kita tanya orang bodoh, kau orang cerdik, kau orang hak baru masuk Islam, kau hak lama Islam.
Dia tahu zina atau haram. Tahu tak tahu? Minum arak tu, itu dia panggil benda yang sudah maklum di alat agama ini. Semua orang tahu. Jadi undang-undang itu tak boleh dipermain-mainkan kerana nak kata tak erti warna apa benda ini berlaku tu. Juga dalam perkara yang ada nas yang terang daripada Al-Quran atau hadis atau ijma' dan qiyas yang nyata. Jadi bila mari empat perkara ni, maka tak boleh lagi kita nak selindung kerana benda sudah jelas di hadapan mata kita. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk dalam bab yang ke-18. Bab yang membincangkan tentang munafik. Wal'iyazubillah. Ini benda yang paling bahaya sekali. Iaitulah benda nifaq ataupun munafik. Ini kita takut belakang ni. Wal'iyazubillah. Jadi munafik ni satu penyakit yang bahaya. Kerana kita tak nampak. Benda duduk dalam. Luar molek. Dalam tu ganggu. InsyaAllah kita akan sambung balik perbincangan kita pada jalsah yang akan datang.